Selamat sejahtera. Kita jumpa kembali dalam kelas geografi tingkatan 3. So, hari ini kita akan sambung lagi kelas kita untuk hari ini. Kalau minggu lepas, kita dah belajar tentang tajuk faktor-faktor yang mempengaruhi kepelbagaian tumbuhan-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Kita dah tengok bentuk muka bumi. Okey, dia ada tanah pamah yang pertama, yang kedua tanah tinggi, yang ketiga pinggir laut, dan yang keempat saliran mewakili sungai dan juga tasik lah. Okey. Kemudian hari ini kita nak sambung dengan faktor kedua, iaitu faktor tanah. Okey, tanah. Tumbuhan-tumbuhan sejali hidup subur di kawasan tanah mengikut kesesuaian dan juga ciri tumbuhan tersebut. Apa itu tanah? Tanah ialah lapisan paling atas di permukaan bumi yang terhasil daripada dua bahan, iaitu bahan organik dan bahan bukan organik. Bahan organik terhasil daripada proses perebutan sisa tumbuhan dan bangkai haiwan, manakala bahan bukan organik terhasil daripada proses pemecahan batuan akibat tindakan luluh hawa. Luluh hawa ni dia menghakislah sampai benda tu hancur, reput ataupun menjadi halus. Okey, setiap bahan yang mengalami proses perebutan dan pemecahan akan membentuk nutrien tanah yang subur dalam bentuk humus dan garam galian. Komposisi bahan-bahan ini akan menentukan kesuburan tanah serta kesesuaian tumbuh-tumbuhannya. Okay, yang pertama kita nak tengok ialah tanah Chernozem di kawasan padang rumput hawa sederhana. Okey, tanah Chernozem warnanya hitam. Okey, tanah Chernozem merupakan tanah hitam yang terdapat di kawasan padang rumput yang mengalami iklim step. Sesuai untuk pertumbuhan rumput-rumput, bunga-bungaan dan tumbuhan-tumbuhan renek. Tumbuhan-tumbuhan renek ni tumbuhan yang rendah. Okey, pada musim sejuk, tanah akan membeku menyebabkan rumput-rumput di kawasan step mempunyai akar yang pendek. Contoh tumbuhan-tumbuhannya ialah big blue stem grass, buffalo grass, big blue stem grass, Swiss grass, feather grass, fringed sagebrush. Okey, contoh hidupan liar pula ialah coyote, bobcat, beagle, saiga, antelope. Okey, kamu boleh tengok, nanti kita akan tengok contoh-contoh haiwan ni kat belakang nanti semasa hidupan liar. Okey, kemudian kita ada tanah kedua ialah tanah permafrost di hutan tundra. Tanah permafrost, Tanah permafrost merupakan tanah beku disebabkan suhu yang sejuk melampau. Tanah permafrost adalah kurang subur, sejuk dan membeku sepanjang tahun, menyebabkan hanya tumbuhan yang mempunyai daya tahan yang tinggi sahaja mampu hidup di kawasan tanah ini. Contoh tumbuh-tumbuhan lichen, lumut, kulampir, willow, beech dan hell yang akan hidup di kawasan ini. Kemudian, contoh hidupan liar ialah beruang kutub, karibu, musang Arktik, arnab Arktik dan juga lemin. Okey, ini ialah contoh tanah permafrost. Dia dilitupi oleh salji. Okay, kemudian tanah yang seterusnya ialah tanah aridisol di kawasan gurun panas. Kawasan gurun panas dilitupi oleh tanah aridisol yang bermaksud tanah kering dan juga tandus. Kamu tengok, dia mereka sebab terlampau panas. Okey, hanya tumbuhan yang mempunyai akar yang panjang untuk menyerap air di dalam tanah sahaja mampu hidup di kawasan ini.
Tanah pasir yang kering dan tandus menyukarkan pergerakan dan menjadikan hidupan liar di gurun panas kurang aktif terutama pada siang hari. Contoh tumbuhannya ialah pokok kaktus, pokok akasia dan juga pokok kurma. Okey, contoh hidupan liar ialah unta, rusa gazelle, Aussie, musang phoenix dan juga tikus jerboa. Okey, ini adalah di kawasan tanah Eridisol. Seterusnya ialah tanah Letosol. Okey, iaitu di kawasan hutan hujan tropika dan hutan monsun tropika. Ini di negara kita lah. Hutan hujan tropika ni. Okey, di kawasan tekstur tanah Letosol adalah berbagai bentuk, sama ada berpasir, liat atau lembap serta berwarna merah atau kuning. Hutan hujan tropika dan hutan monsun tropika tumbuh dengan padat, tinggi, mempunyai pelbagai spesies tumbuh-tumbuhan. Keadaan ini menyebabkan kedua-dua hutan ini menjadi habitat pelbagai jenis hidupan liar yang bergantung sepenuhnya kepada ekosistem hutan, sama ada sebagai tempat tinggal ataupun untuk mencari berbagai sumber makanan. Contoh tumbuh-tumbuhan ialah pokok jati, cendana, mahogani dan jelutung. Manakala hidupan liar ialah gajah, harimau, beruang, kancil, cepelai. Okey, ini ialah tanah Letosol. Kita ada pelbagai warna. Okey, seterusnya ialah tanah Podzol di hutan conifer. Tanah Podzol adalah nipis, berasid dan beku. Okey, kamu boleh tengok. Sebahagian dia beku. Okey, tumbuh-tumbuhan semula jadi yang tumbuh di kawasan ini mempunyai akar yang pendek dan tidak menerjah jauh ke dalam tanah. Okey, tanah Podzol. Kucing ni, ada kucing seekor ni. Okey, tanah Podzol yang nipis dan beku di bawahnya telah memudahkan hidupan liar bergerak mencari makanan. Okey, pokok-pokok renek yang tumbuh di permukaan, menjadi sumber makanan dan habitat pelbagai hidupan liar di hutan conifer. Ini ialah tumbuhan renek. Okey, contoh tumbuh-tumbuhan ialah pokok pine, cedar, beech, fir dan spruce. Okey, contoh hidupan liar ialah moose, elk, lynx, brown bear dan harimau Siberia. Okey, seterusnya ialah tanah Terra Rosa di kawasan hutan Mediterranean, merupakan campuran tanah liat dan pasir. Warnanya merah atau coklat kemerahan. Kamu boleh tengok ni warna dia. Okey, tanah Terra Rosa menggalakkan pertumbuhan hutan Mediterranean yang terdiri daripada hutan bangkut dan juga hutan pokok tirus di kawasan tanah tinggi. Tanah ini sesuai menjadi habitat pelbagai jenis hidupan liar. Contohnya ialah rosemary, lavender, laurel dan pine. Contoh hidupan liar ialah serigala, rusa, landak dan juga helang. Okey, kita dah selesai untuk tanah dan juga bentuk muka bumi. Sekarang kita nak tengok pula iklim. Okey, yang pertama kita nak tengok ialah kawasan yang mempunyai iklim gurun panas. Okey, dari segi kawasannya, kawasan gurun panas ataupun gurun Arab ini terletak di Asia Barat yang mengalami iklim gurun panas. Gurun Arab meliputi negara Jordan, Iraq, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi, Emirat Arab Bersatu dan Yemen. Angin dia pula macam mana? Kawasan gurun Arab panas dan kering sepanjang tahun kerana angin timuran yang bertiup dari kawasan darat adalah angin kering dan tidak membawa hujan. Hujan pula
dia kurang daripada 250 mm. Purata suhu ataupun min suhu tahunan ialah 25 darjah Celsius. Suhu pada waktu siang adalah tinggi, iaitu 32 hingga 36 darjah Celsius kerana langit dia tidak berawan. Okey. Suhu pada waktu malam adalah sejuk, iaitu kira-kira 5 darjah Celsius. Julat suhu tahunan, julat suhu ni ialah suhu paling tinggi tolak suhu paling rendah dalam setahun tu adalah antara 17 darjah Celsius hingga 20 darjah Celsius. Okey, ini ialah contoh pokok ataupun tumbuh-tumbuhan, rumput alfalfa, pokok capir, pokok gulf dan juga pokok subbaceous. Okey. Hidupan liar pula, tikus yang comel tu ialah tikus jerboa, orsi, laba-laba, musang phoenix, rusa gazelle dan juga unta. Ini di kawasan gurun panas. Okey. Selesai gurun panas, yang kedua kita nak tengok iklim monsun tropika. Okey, di mana lokasi iklim monsun tropika ni? Mereka ialah negara-negara jiran kita. Antaranya ialah India, Sri Lanka, Pakistan, Bangladesh, Filipina, Myanmar, Thailand, Vietnam, Laos dan Kemboja. Okey. Dari segi angin pula, iklim monsun tropika ni, angin monsun lembap bertiup dari laut ke darat menyebabkan hujan berlaku semasa musim panas. Angin monsun kering bertiup dari darat ke laut menyebabkan musim kering yang nyata berlaku. Maksudnya di sini, di kawasan ini, kalau dia hujan, dia akan hujan berterusan. Bila dia tak hujan, dia akan menjadi kemarau. Maksudnya dia tiada hujan lah dalam satu tempoh yang lama. Okey, dia berbeza dengan Malaysia. Kita Malaysia iklim hujan tropika, kita selang-seli. Kadang-kadang hari ni hujan, selang 3 hari lagi hujan. Mereka tak. Kalau tak hujan, dia akan makan tempoh dalam beberapa bulan tak hujan. Kalau hujan pun hujan yang sangat sekejap. Okey, kemudian dari segi hujan, hujan tahunan dia adalah lebat. Sekejap cuba tukar pen. Adalah lebat, tetapi taburannya adalah tidak sekata, iaitu antara 1000 mm hingga 2000 mm. Kemudian suhunya antara 24 hingga 27 darjah Celsius sepanjang tahun. Okey, contoh tumbuhan, pokok jati, paku pakis, pokok buluh, pokok mahogani. Kemudian hidupan, cepelai. Kamu tengok kalau cerita India, cepelai ni dia suka berlawan dengan ular lah. Kemudian burung murai, burung pangau, binturong, harimau bintang, biawak, gajah dan juga monyet. Kalau kamu perasan, hidupan yang ada di kawasan monsun tropika ni dia hampir sama dengan kita. Iklim hujan tropika. Seterusnya kita nak tengok ialah iklim Siberia. Okey, kawasan iklim Siberia meliputi dua kawasan yang sangat luas iaitu Utara Asia dan Eropah. Okey, di Utara Asia, kawasan iklim Siberia meliputi sebahagian besar wilayah Rusia, manakala di Utara Eropah ialah kawasan iklim Siberia meliputi negara Poland dan juga Jerman. Hujannya, jumlah kerpasan ataupun kita sebut hujan, kerpasan ni dia boleh jadi bentuk sama ada dia turun dalam bentuk hujan biasa ataupun salji ataupun hujan air batu. So, batu lah. Okey. Kemudian kira-kira berapa jumlah hujan tahunan dia ialah hanya 500 mm. Pada musim sejuk, kerpasan turun dalam bentuk salji. Okey, angin barat daya di selatan Siberia membawa udara panas dari Asia Tengah dan Timur Tengah. Okey.
Seterusnya kita tengok suhu. Kawasan beriklim Siberia mengalami musim panas yang pendek dan suhu antara 15 darjah Celsius hingga 20 darjah Celsius. Manakala musim sejuk dia adalah antara 6 hingga 8 bulan dengan suhu antara negatif 17 darjah Celsius hingga negatif 5 darjah Celsius. Musim bunga dan musim luruh adalah sangat singkat. Julat suhu tahunan adalah sangat besar, iaitu 30 hingga 50 darjah Celsius. Maksudnya dia negatif lah. Ada suhu yang negatif. Okey, contoh tumbuh-tumbuhan ialah pin merah, paper beach, kemudian dahurian lush. Hidupan liar dia pula ada martin, mint, beruang kutub, harimau Siberia warna putih, Siberian wolf dan lin. Lin ni spesies harimau hutan, kucing hutan. Okey, cikgu sambung lagi iklim Laurentia. Okey, iklim Laurentia meliputi kawasan Kanada Timur, kemudian Timur Laut Amerika Syarikat, di bahagian utara China dan Manchuria. Kemudian ini ialah negara Korea Utara, di bahagian utara Jepun serta Patagonia di Amerika Syarikat. Hujan turun sepanjang tahun. Hujan tahunan dia antara 500 hingga 1000 mm. Maksudnya sedikit lah. Hujan lebih banyak pada musim panas. Salji turun pada musim sejuk. Dari segi angin, arus sejuk merendahkan suhu di kawasan pantai Jepun, China, Korea Utara dan kawasan Siberia. Angin monsun barat laut bertiup dari darat menyebabkan musim dingin adalah kering. Okey, suhu min ataupun purata suhu tahunan adalah antara 9 darjah Celsius hingga 17 darjah Celsius. Pada musim panas, suhu adalah sederhana panas dan singkat, iaitu antara 21 hingga 26 darjah Celsius. Pada musim sejuk, suhu adalah sangat sejuk, iaitu negatif 6 darjah Celsius hingga 10 darjah Celsius. Dan julat suhu tahunan dia adalah antara 20 hingga 30 darjah Celsius. Maksudnya iklim Laurentia ni dia kurang sejuk berbanding Siberia tadilah. Okey, antara contoh tumbuhannya ialah pokok maple. Kita pernah dengarkan maple syrup. Iaitu kita ambil getah pokok ni sebagai gula lah. Okey, kemudian pokok fir, kemudian pokok beech, pokok yellow beech. Kemudian kita ada hidupan liar, wood duck, beaver, Canadian lynx, Canadian goose, northern flicker dan chipmunk. Tupai tanah lah. Seterusnya, okey, latihan ni cikgu nak kamu buat latihan B. Dalam buku buku panjang. Okey. So kita dah tamat bab 3. So ini ialah imbas kembali dia. Kamu boleh tengok ini secara ringkas. Kalau ada soalan boleh tanya cikgu. Okey, dalam grup minggu depan kita akan masuk bab baru. So cikgu nak kamu buat juga latihan ini. Nanti bila minggu modul kita akan buat balik buku kerja lah. Ni boleh buat. Buat cabaran minda. Okey. Nombor 1, nombor 2. So, kamu tengok tadi, kamu akan faham lah. Okey. Kemudian, nombor 3 buat. Nombor 4 pun buat. Okey, nombor 5. Nombor 5 cikgu nak kelas Bestari. Kelas Bestari sahaja yang buat. Dedikasi dan juga rasional tak perlu buat. Okey. Sekian, terima kasih.